Raja Damnan Boxing Stadium, stadium tinju tertua di Thailand, dibuka semula untuk penonton secara langsung untuk pertama kalinya dalam 6 bulan pada Rabu lalu. Peminat-peminat tinju menghadiri diri ke Stadium Bangkok untuk acara pertarungan malam Rabu lalu. Setelah ditutup selama 6 bulan kerana wabak COVID-19, Stadium Raja Damnan kini mengadakan 2 acara tinju setiap minggu pada hari Rabu dan Khamis. Jumlah penonton di dalam stadium adalah terhad kepada 1,000 orang dengan peraturan penjarakan sosial diterapkan. Peminat-peminat Muay Thai diwajibkan menjalankan atau membuat pemeriksaan kesihatan, memakai topeng muka dan membuat pendaftaran masuk sebelum memasuki stadium. Acara disiarkan secara langsung di laman web stadium dan dalam talian yang lain. Pada bulan Mac, acara Muay Thai di Stadium Besar lain di Bangkok, Lumpini, telah disalahkan atas jangkitan coronavirus yang mendorong kerajaan untuk melaksanakan tindakan pengawalan penyakit dan pencegahan penyakit. Kebanyakan kes dan kematian COVID-19 adalah berkaitan dengan Stadium Tinju Lumpini. Pusat ini mengesahkan 103 kes baru pada Jumaat lalu, menjadikan jumlah keseluruhan menjadi 1,978 dengan 19 kematian. Pengeksport Thailand meramalkan penurunan sebanyak 10% tahun ini disebabkan oleh wabak global. Ini dinyatakan oleh Majlis Pengeksportan Nasional Thailand TNSC pada awal minggu lalu. Pengerusi TNSC, Ganyapat Tanti Pipatpong, mengatakan dalam 7 bulan pertama tahun 2020, ekspor Thailand merosot 8.77 hingga 4.1 trilion baht disebabkan daya pembelian dan ekonomi rakan dagang utama berada pada tahap lemah. Ganyapat Tanti Pipatpong seterusnya memperlihatkan adanya tanda-tanda positif untuk beberapa produk seperti makanan yang diproses, ayam beku dan barang yang berkaitan dengan pekerjaan dari rumah. Ganyapat juga turut menyatakan TNSC akan terus mendesak pihak kerajaan untuk membantu mengurangkan kos logistik bagi membolehkan pihak pengilang dan pengeksport memperolehi peningkatan sebanyak 13.6%. TNSC pada bulan lalu telah meminta pihak kerajaan memantau nilai pertukaran kerana nilai mata wang baht yang kuat mampu menjadikan produk-produk Thailand kurang kompetitif. Kerajaan Diraja Kemboja melalui wakilnya di PBB telah memberikan respon kepada pelapor khas PBB mengenai hak asasi manusia dalam kaitannya dengan kebebasan bersuara dan penguatkuasaan undang-undang di Kemboja. Reaksi itu muncul setelah pihak berkuasa baru-baru ini menangkap aktivis alam sekitar dan menyekat demonstrasi penunjuk perasaan dengan mendakwa mereka kerana telah bertindak di luar undang-undang. Perang advokasi untuk mempertahankan keadilan dan pandangan yang bertentangan antara kerajaan Diraja Kemboja dan pelapor khas PBB mengenai hak asasi manusia di Kemboja telah muncul kembali bermula dari pelapor khas PBB Rona Smith baru-baru ini, di mana beliau menyatakan kebimbangan setelah menerima laporan mengenai penangkapan aktivis alam sekitar, kebebasan ucapan dan perhimpunan dan cara kerja sebilangan organisasi masyarakat am. Berdasarkan laporan tersebut, Rona Smith menulis di laman Facebooknya bahawa dia ingin mendorong pihak berkuasa Kemboja untuk memastikan bahawa hak-hak berkenaan dihormati dan dilindungi dan mewujudkan persekitaran di mana individu dapat menggunakan hak mereka. Dari pihak kerajaan Diraja Kemboja, misi tetap ke PBB dan organisasi antarabangsa yang lain juga mengeluarkan reaksi segera dari Geneva
kubu kuat PBB yang menyatakan dalam siaran akhbar bahawa Kemboja menghormati dan memberikan nilai-nilai kebebasan bersuara, pergaulan dan perhimpunan aman sesuai dengan undang-undang termasuk pandangan kritis sangat penting untuk proses pembangunan negara. Senarai Persatuan dan Pertubuhan Bukan Kerajaan di Kemboja adalah untuk menghasut tindakan kestabilan, keselamatan, ketenteraman awam dan pergolakan sosial melalui penggunaan pelbagai bentuk video dan demonstrasi tanpa izin. Pulau Redang di Terengganu terkenal dengan keindahan semula jadi, air laut yang jernih dan penyu laut. Menawarkan pantai berpasir putih, Redang adalah destinasi terkenal di kalangan pelancong domestik dan antarabangsa. Selain memikat pengunjung dengan keindahan dan suasana yang damai, ia juga terkenal sebagai tempat perlindungan yang selamat bagi penyu laut untuk bertelur. Spesies penyu laut yang paling banyak dijumpai di pulau ini adalah penyu laut hijau yang berasal dari keluarga Chelonidae. Baru-baru ini, pengalaman pelancongan baru dan menarik telah dilancarkan dalam usaha menghidupkan semula industri pelancongan yang terjejas di negeri berkenaan berikutan wabak coronavirus. Inisiatif yang dikenali sebagai Outdoor Classroom itu dikendalikan oleh sekumpulan penyelidik dari Universiti Malaysia Terengganu UMT di Stesen Penyelidikan Penyu Laut Pulau Hutang Cagar, Redang. Pengalaman yang ditawarkannya pastinya berbeza dengan produk pelancongan lain yang dipromosikan sebelum ini. Para penyelidik sendiri akan berkongsi pengetahuan dan maklumat dengan pengunjung mengenai penyu laut dan pentingnya memelihara ekosistem laut untuk jangka hayat mereka. Di sini kami menyediakan satu produk pelancongan yang baru kepada para pengusaha pelancongan, khususnya bagi mereka yang berada di sekitar Pulau Redang ini. Jadi Outdoor Classroom ini adalah hasrat dia, di mana apabila para pelancong datang ke sini, mereka akan hadir untuk mendapatkan maklumat yang berkaitan dengan penyu daripada para penyelidik sendiri yang akan berkongsi maklumat berkaitan dengan penyu. Bukan saja mereka berseronok bersama dengan keluarga mereka hadir ke Pulau Redang ini, bahkan mereka akan mempelajari sesuatu yang akhirnya akan meningkatkan kesedaran mereka tentang kepentingan kita menjaga lautan. Lambang nasional Vietnam adalah ikonik melambangkan aspirasi rakyat Vietnam untuk pembangunan negara dan menegaskan kedaulatan sebuah negara merdeka yang tidak dapat dipertikaikan. Artis Vietnam, Boy Trang Chok, menghabiskan masa dan usaha untuk membuat reka bentuk lambang yang dikenali hingga sekarang. Satu pameran mengenai lambang nasional Vietnam telah diadakan untuk pertama kalinya di Museum Seni Halus Vietnam di Hanoi, membantu orang memahami lebih banyak mengenai proses pembuatan lambang nasional Vietnam dan nilai yang disukai ramai. Antara yang dipamerkan, 112 buah sketsa dan gambar yang menunjukkan usaha mendiang artis Boy Trang Chok selama bertahun-tahun untuk mencipta lambang nasional Vietnam.
Bermula dari simbol yang mewakili negara pertanian seperti kerbau, padi dan landak, beberapa gambar juga merangkumi simbol budaya dan sejarah Vietnam. Antaranya 15 lakaran dan lukisan yang diserahkan kepada Perdana Menteri Vietnam pada tahun 1954. Min Toy menyatakan ini adalah reka bentuk ayahnya untuk lambang nasional di mana telah dipersetujui pada tahun 1955. Ayahnya menganggap lukisan tersebut sebagai harta karunnya. Ayah beliau selalu membawa lukisan-lukisan beliau ke mana saja dia pergi. Tetapi beberapa gambar hilang kerana perang. Mereka juga telah berusaha sebaik mungkin untuk mengumpulkan semua karya Trang Choc kerana ini adalah permintaan terakhir ayah beliau. Lukisan ini diserahkan kepada Presiden Ho Chi Minh pada tahun 1954 dengan gambar tanaman padi merangkumi landasan yang mewakili dua sektor penting Vietnam, pertanian dan industri. Presiden mengatakan landasan memberi perasaan kerajinan individu dan menyarankan agar dia menggantinya dengan simbol yang lebih moden. Menurut Dr. Boy Huang Son, bunga padi adalah simbol yang berkaitan dengan petani, pertanian dan kawasan luar bandar yang dikenali juga sebagai keteguhan budaya nasional Vietnam. Lambang ini juga mempunyai simbol yang mencerminkan landasan negara untuk berkembang. Ini menunjukkan tekad Vietnam untuk maju ke ekonomi yang lebih industri. Nama sebenarnya Boy Trang Choc ialah Nguyen Van Choc. Dia juga terkenal sebagai pelukis cap pos pertama di Indochina, pelukis kreatif sijil kebajikan dan pingat bagi pemerintah Republik Demokratik Vietnam. Kerjayanya berjalan seiring dan memberi sumbangan besar kepada pembangunan negara.